أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata dia keempat daripada Pak Bekaru yang termasuk di dalam kita mengaku kata Nabi Muhammad utusan Tuhan, maka masuk di dalam percaya dan mengaku begitu ialah percaya Pak Bekaru. Salah satu daripadanya iaitulah yang keempat, percaya dengan hari kiamat. Mana kata wajib di atas kita kena mengaku, kita kena jam hati katanya kiamat tu berlaku dan kiamat tu sungguh. Nah, bukan kata kiamat tu tak berlaku, kiamat tu dak, maka tak lepas tutup tasyaruk. Bahkan kalau engkar tu kufur kerana sabit di dalam Quran. Tu asalnya nah. Begitu. Oleh tu lawe percaya kiamat tidak percaya. Bila kita tak percaya tu maksudnya kata ingkar. Oleh tu apa nak ayatnya? Nak ayat balas ni weh. Wajib kita semua sebagai hamba yang mukallaf dan kita kena yakin dan kita kena percaya bahawa hari kiamat lagi akan datang tentunya. Ya balas tu. Dan tidak seorang jua pun yang mengetahui akan waktunya waktu kiamat. Jadi kiamat ni nak kita tak bila tu tak akan boleh begitunya tahu. Hanya kita boleh dapat tahu sekadar alamat-alamat. Dia ada alamat surah, ada alamat kubra.
Kemudian alamat kubranya Nabi duk ceritanya ialah timbul Dajjal. Nah, kemudian Dajjal ni lah hak Nabi duk beringat pada hadis. Nabi sangat-sangat bimbang takut kepada Dajjal. Khususnya Dajjal tu dia duduk di atas dunia ni setelah lahir dia nya 40. Kemana 40 di situ tu setengah hadis Nabi jawab kata rana Tuhan we tahu ke dia sekadar kata 40 tahun ko 40 tahun ko 40 bulan ko 40 hari ko 40 minggu ko 40 pot tu tak tahu je kata. Tapi ada satu riwayat yang kata 40 hari. Tetapi 40 hari satu hari menepati setahun mula-mula. Hari yang kedua menepati sebulan. Hari yang ketiga menepati di antaranya seminggu. Balas itulah. Kemudiannya Dajjal dia tubik dia menipu di antara manusianya. Sehingga pengikut-pengikut dia tu sangat megah. Sehingga datanglah hadis Riyadhus Shalihin. Kalulah orang pengikut dia yang paksa orang tak berimeh dia ambil sembelih. Orang tak berimeh dia ambil sembelih. Itu fitnah Dajjal banyak dak cerita pada hadis. Kemudian tiba satu lelaki mukmin, setengah riwayat kata Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir pergi cari di antaranya Dajjal. Jumpa Dajjal tanya dia wak apa? Mu berimeh dengan siapa? Nah, nak minta berimeh dengan aku. Dia kata saya tak berimeh dengan dikau, malaikat ada bukti yang baik. Maka Dajjal pergi nak sembelih Nabi Khidir tadi tu. Dajjal pergi nak sembelih. Sudah tu Tuhan menjadi antara tekak dan lubang tekak ni satu-satu temaga. Maka Dajjal sembelih tak boleh. Akhir sekali Dajjal pergi dua kaki dua tangan lepas masuk dalam api. Tengok tu, tengok jawab tu. Dia lepas masuk dalam api. Di situlah pada hadis Nabi kata kan, sengko manusia yang biasa pandainya Nabi Khidir tadi tu orang mukmin tadi masuk dalam neraka dah. Sebenarnya itu yang capak masuk lubang syurga. Jadi Dajjal dia balik, dia bawa dua belah, neraka so, syurga so. Sebelah balik syurga tu neraka, sebelah balik neraka ialah syurga. Dia balik balas tu. Tu dia. Lalu tu Nabi puji kata kerana ni orang mukmin ni yang hebat kemas sungguh dengan agama. Coba sekadar mana pun dia tak akan ubah. Tu niat fitnah begitu lalu. Kemudian masalah kiamat ni nak tetap bila berlaku tu tidak hanya berlaku hari Jumaat. Hari mana tak akan boleh menentukan. Pasal di antara sahibus syariah Nabi sendiri tak akan boleh wayat. Tahu mana? Tahu ada Jibril. Nah, Jibril satu ketika dia semasa Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah. Khilaf setengah kata Nabi semaya asar, setengah kata semaya zuhur. Dia pun selalu berjalan-berjalan masuk. Sayyidina Umar tengok, dia kata pelik orang jantan ni. Berjalan masuk tapi di kaki tak ada sedikit habuk pun nampak kebuk-kebuk. Bahkan putih bersih pakai cuk pula janguk. Mari siapa belaga lutut dengan Nabi. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya mal iman, Nabi jawab satu-satu. Mal Islam, Nabi jawab satu-satu. Mal ihsan, Nabi jawab satu-satu. Akhir sekali dia tanyanya matas sa'ah. Nabi jawab katanya mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Nabi kata tak boleh jadi orang tanya tak nak apa ni? Orang kena tanya nak tahu pada menanya tak boleh jadi. Nabi kena Jibril. Bijak Nabi. Nabi kata mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tak boleh jadi orang kena tanya ni nak pandai pada orang yang menanya. Apa tu? Nabi reti kata bahawa sahabat tanya tu Jibril lah.
Adapun para sahabat wasa ajib ni pelik. Ya kita tanya Nabi. Nabi jawab hak Islam, ya kata betul. Jawab hak iman, ya kata betul. Jawab hak ihsan, ya kata betul. Ya kekuk mana tanya orang. Boleh tanya, dia kata betul. Mana dia orang pandai dah. Tu dia. Kemudian Nabi tanya mata sa'ah. Itulah Nabi jawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Tak boleh jadi Nabi kena tanya, nak pandai pada menanya. Inilah Jibril tanya, guna Nabi tema asratus sa'ah, apa alamat kiamat? Nabi goyak bahawa seorang sesak dulu jadi kaya, orang hina jadi mulia, orang mulia jadi hina pada akhir zaman. Lagi pula di antara benda hak baik jadi jahat, hak benda jahat jadi baik. Jadi sekarang lah ni dipandai benda hak baik kata jahat, hak jahat kata baik. Balas tu lah. Dan di antaranya anak tak taat ibu bapa, suami tak di antara tanggungjawab terhadap bagi isteri, isteri tak taat pada suami. Itu alamat kiamat. Dan lagi pula di antara timbul berzina ni di antara depan mata, dan timbul mabuk depan mata. Berlaku dah. Tu dia. Kamana kaedah kita bila benda ada tanda, mesti benda tu ada. Tahu lagu mana kita berjalan di dalam bukit. Kami tak berjumpa tanda benda tu, mana kita nampak tahi gajah. Tahi itu ialah tahi gajah. Bila nampak tahi tu menunjuk kata diri zat gajah tu ada. Walau tak jumpa lagi pun tak apa dah. Tu balas tu. Oleh itu tepat nak suruh kita reti kata bahawasanya kiamat akan berlaku. Kita jangan ingkar sama sekali. Hari itu balas tu. Tu dia nah. Kata dia maka setengah daripada pekerjaan hari kiamat itu ialah mati. Diri mati ni ialah masuk kiamat dah. Diri mati seseorang masuk kiamat dah. Tapi dia panggil kiamat suruh, dia panggil namanya. Balas tu Ingat tadi mati seseorang ialah masuk sebagai kata kerja kiamat dah tu. Dan masuk ke dalam kubur. Makna bila mati duduk dalam kubur. Dan seksa bagi orang maksiat. Denda di antaranya orang panggil denda orang buat salah. Denda orang buat salah ni masuk sebagai kata kiamat. Dan nikmat orang yang baik bila duduk dalam kubur sebelah ni. Dalam kubur ni, hak ni lah hak saya duka cita sangat-sangat. Nah, orang duduk di dalam kubur. Dua bahagi semua dalam kubur. Orang duduk dalam kubur ni bahagi. Nah, orang duduk dalam kubur yang terbahagi dua. Ada orang baik, ada orang jahat. Kemudian hak orang baik duk dapat nikmat selama-lama. Orang yang jahat duk dapat seksa selama-lama. Soalnya hak orang mati beberapa tahun mari duduk dia dah salah. Biarlah balas lain pun khususnya kita bubuh keluarga kita. Nah, coba kita pejam mata rapat. Khususnya kita gitilik kepada mulah kita. Mula kita dulu tu setengah tu tak semaya. Lepas bila dia mati dengan tak semaya dengan tak taubat, mana yang mati dengan jalan berdosa. Duduk dengan seksa balas tu lah lama-lamanya. Muju di antara daripada hadis. Nah, orang hidup boleh di antaranya menjadi kebaikan untuk manfaat bagi si mati. Dengan jalan baca, dengan jalan sedekah, dengan jalan buat apa kebajikan boleh. Dengan jalan minta ampun tu boleh. Muju di atasnya balas tu. Nah, kalau tak ada balas tu tak ada ayat serah tu lah. Tu udah tu nak suruh kita mikir ramai-ramai makam ibu dan bapa ni kok. Ramai-ramai ni lah. Nah, kita kena fikir kerana orang hak duduk dalam seksa. Setelah dia nampak azab neraka tu, dia minta ke Tuhan. Dia tak jangan kiamat lagi lah Tuhan. Orang yang duduk dalam nikmat yang baik,
dia selalu minta tak kiamat cepat-cepat lah. Pasal dia nampak nikmat tak nak jadawi ke dia dalam syurga esok tu bibur apa banyak. Orang hak duduk dalam seksa dia selalu minta terjadi kiamat lagi. Kerana di antara azab neraka dalam kubur lebih azab neraka lagi. Jadi sebagai dalam kubur tu api dia panggil. Peringgai dia panggil. Kenapa dah kita? Inilah kita tilik mai ke Allah begitu lalunya. Duk jadi balah lah orang buat baik, hak orang duk dah baik minta kiamat dah derah. Dia nak duk masuk dalam nikmat syurga tu. Orang di antara duk kena azab dia selalu minta ke Allah tak jangan kiamat lagi. Ni duk balas tu ya tu. Habis itulah kalau kita perhati situ baik-baik pakat mikirlah kita di antaranya nah. Habis kata dan di antara pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Hak ni benar tetap. Hak ni lah saya pernah dengar. Salah satu daripada si Allah, si hamba Allah ambil dakwah dia bayar di markah jalan. Saya dengar bayar dia mikir saya Haji Singh. Dia kata balas mana? Dia kata benda hak cerak-cerak kita tak bergaduh. Benda hak tak cerak duk bergaduh. Kenapa? Cuba ayat gapo benda tak cerak duk bergaduh? Gapo? Lama tak mengajar sebulan lepas lupa dah lah. Gapo Haji Singh benda hak tak cerak duk kaca bergaduh lawi perlu yang semah. Benda hak cerak-cerak dah kata balas tu ni jadi kita ni tak ambil berat. Gapo Haji Singh? Tak masuk tu. Biasa ni benda azab dalam kubur cerak dah ke? Bila mati sepik kubur, bila mati soal muka nakir. Tak itu kan? Kami soal muka nakir dia tanyanya Pak Limun ni berkara. Dia tanya hak imi, tanya hak ibadat. Pertama kali tanyanya man rabbuka? Pio Tuhan kamu. Hak cerak dah balas tu. Kita tak bergaduh cari nak jawab. Adapun buku cahaya benda dunia ni benar tak cerah. Esok nak boleh kedak tak tahu duit. Lusa nak boleh kedak tapi dak kaca bergaduh tu. Hak cerak-cerak dah bila kita mati kita akan kena azab kena gapo ni. Kita di antaranya tak ada bergaduh. Kena Haji Singh. Kena Haji Singh. Kama dia bila dia tanya Nai Ni Radia nah. Nah. Đây. Tak apa nai radia nak. Buat tak faham dua dia. Di sini makna kata soal bukan nakir esok bila taruh le kubur posiak mari pada sore kaki sore. Dia tanya pertama sekali man rabbuka? Pio Tuhan kamu. Pio jisim Tuhan kita. Allah. Tak akan boleh jawab kata Allah Tuhan kita setelah kita pergi tak betul jadi ahli sunnah wal jamaah. Walaupun hafal bibir mulut, buih mulut-mulut pun tak akan boleh. Dia tanya kedua pula man nabiyuka? Pia nabi kita. Dia say Muhammad nabi. Nah, kamu ni tak mengaku Muhammad nabi aku? Tak buat tengok lagi tak kashful ghaibiyah. Tak akan boleh jawab soal ni sekira kita tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kita mengikut apa perkara? Sabit kalau kita tengok di dalam sebuah kitab Tajul Arub. Ia kata banyak kita punya manusia ni tak ikut sunnah Nabi. Tak ikut jalan Nabi. Nabi kita yang makan balas mana? Jiseng. Nabi kita makan balas mana? Nabi tadi yang makan bonoknya je putih. Kita makan tambah. Nabi dak. Nabi bila than อาหาร พอจะอิ่ม Nabi หยุดเลย แต่เราเนี่ยเติมตลอด Nabi
Nampak tak? Balas itulah nabinya. Dan nabi pula ia tak lapar tak makan. Nabi tamai hiu je makin. Ni kita makan seumur. Tu nabi. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Dan Nabi tak menghinakan orang. Nabi tak hina kat orang. Nabi bila royak ke dia, orang tu tak molek, dia tak ada tambah kita teruk. Nabi dak. Nabi dia panggil berjumpa, dia nasihat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia nah, tu gilah. Dan dia tanya pula, ma qiblatuka, gapo kiblat kita? Jawabnya Ka'bati. Man al-Ka'bah kiblati, Ka'bah kiblat aku. Tak akan boleh jawab sekira kita tak semaya. Apabila jawab tak lepas, macam mana nak boleh lakukan siratal mustaqim? Tu gila nah. Habis. Dan di antaranya dia kata lagi, nah, di antara dia kata lagi turut dari kitab ni nah. Satu dia kata satu soal muka nakir. Dan pula adalah suara kedua-duanya muka nakir seperti litar Allah dan guruh suara dia seperti litar dan lagi pula guruh. Jason, kita tanya pelat kita tahu kita kabrut mimi baik kapki dalam hati cet tangdan sanle ne apa atas lagi sedadu tamruat atau tahan hak tanya tu baikkan pula dah macam nai getar dah tu suara sama makhluk ni suara malaikat supaya halita supaya guru fikir tengok pas tak ada siapa padahal dunia dia bahang mimi backup kikap lum tak ada hal ni. Tapi di dalam akhirat sana bahang tak boleh. Nak kata duduk rumah kalau nak kelembek sebentar tadi dah mikir molek sabit tu di dalam kubur esok sekadar kita boleh jawab mengikut di antara ilmu yang kita usaha sekarang dan amalan kita siap sedia ala kata tu ya. Nah kata dia dan rupa kedua-dua muka nakir ni sangat takut Allah. Hak ni bagi orang tak berimik, bagi orang tak baik ni, orang yang baik jadi sayang dia dah. Katalah dan jika dilihat akan rupa dia oleh orang yang dalam dunia ini nasa mati ia orang hak Allah. Orang tadinya kalau tahu izin wi nampak rupa muka nakir pakai matilah. Mana tahu begitu lalu muka dia. Habis. Kata jika adalah mayat itu orang yang soleh maka datang kedua-duanya muka nakir dengan roh yang elok dan lemah lembut. Kalau dia berjuruh main lemah lembut suara molek jangan begitulah. Dana tu pada pertanyaan dan kelakuan kedua-duanya mungkar dan nakir. Tu asal nah. Habis kata dianya faidatun, barang siapa membaca ia qul huwallah di dalam sakit matinya. Siapa-siapa dia baca qul huwallah dalam sakit matinya dan jikalau sekali dibaca kada sekalipun. Sabit tu bila kita tengah duk sakit banyak bacalah qul huwallahu ahad. Siapa dia baca maka terpelihara daripadanya barang siapa tu hipik oleh kubur. Jisen. Sabit orang kita ziarah ke sakit. Bila kita giam kun puai, kita kena fak. Dia baca qul huwallahi banyak. Tu. Ya ke banyak ke kita ke? Bila ziarah ke sakit, kita tanya belah lain. Setengah-setengah tu kita jumpa orang sakit, orang duk tak kabar. Dia tanya, kenal aku? Duk ada tanya kenal tak kenal. Tu dia nah. Habis. Oleh tu nak suruh kita semua ni bila waktu duk sakit banyak bacalah di antaranya qul wallah dan pelihara pula fitnah kubur.
Dan jika mati ia barang siapa pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Kalau orang mati istimeh hari Jumaat ataupun malam, nah seterpelihara daripada siapa dia tu, barang siapa tu boleh fitnah soal muka nakir, tak ada dah lah. Ni salah satu daripada orang mati malam Jumaat hari Jumaat lepas soal muka nakir. Habis nah kata dianya, dan terakad oleh seksa kubur pada malam Jumaat daripada sekalian Islam dan kafir, tetapi kembali akan dia kepada segala kafir. Ingat molek nah. Mana terakad oleh seksa kubur pada malam Jumaat daripada miskin kita orang Islam. Kita orang Islam miskin tu kak, miskin Islam apa miskin ke sekalian tu. Nampaknya sekalian. Daripada sekalian orang Islam, nah, dan kafir, tetapi dikembali akan dia akan seksa pada kafir kelik pula dah. Orang Jumaat lepas. Ni salah satu kebaikan malam Jumaat. Oleh tu setengah orang tu minta ya Allah Ta'ala ambil umur mati malam Jumaat atau hari Jumaat. Begitulah lebih kurangnya. Habis kata dia, dan terakad pula Allah. Ada apa-apa mak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat kepada Tuan Guru, yang mana kita sudah selesai dengan disebut. Oleh kerana hari ini tetamu kita mari daripada apa dan sebagai wakil apa dan boleh dikatakan panggil apa saya boleh. Itu dia ada satu masalah untuk nak menyelesaikan masalah di dalam kawasan negeri. Itu saya rasa minta tolong Tuan Guru hurai memberi jelasan masalah wakaf. Masalahnya ini begini. Masalah ada satu orang wakaf tanah untuk buat kubur. Masalahnya satu orang wakaf tanah untuk buat kubur. Selepas pada wakaf, orang kampung pakat pisah, pakat panggil bersorak untuk nak jadi kubur lah. Tanah tu duduk di tengah kampung, tapi ada mana ada juga lah. Sama dia di dalam kampung tu seorang ramai tak sesuai, katanya tak berlaku nak buat kubur di tengah tu, di tengah kampung. Oleh kerana di keliling kampung tu ada buat berapa minum air dan bagai-bagai tak patut sangat untuk buat kubur situ. Sama dia lepas pada tu nak tanyanya semasa ni orang yang berapa untuk buat wakaf, nak buat tanah kubur tu masih ada lagi. Adakah boleh buat perubahan lain untuk buat wakaf bekal yang lain pula lain pada kubur, ataupun semata-mata kena buat kubur? Kerana ada beberapa kampung ni banyaklah dalam kampung tu. Lepas tu kita nak minta bahawa wajah hurai serta alasan sikit. Jadi mudah-mudahan oleh paksa tu boleh boleh gerojuk bersama. Satu masalah untuk sampaikan, minta tolong Tuan Guru, mudah-mudahan insya-Allah.
Jadi soalan yang disoalkan oleh Bapa Mak, jadi soalan ni datang belakang mari daripada palat awusu kita sendiri. Dia ni salah satu daripada sebab menyebab video tu kena ambil berkira juga. Jadi mereka dengan keadaan orang ada sihma Allah wakah satu tanah untuk menjadi buat perkuburan, dengan bahawa dia berlafaz kata bahawasanya ini tanah. Maksudnya kata penting niat saya menjadikan kubur can haipin kubur kata kita. Bila kata balah tu, nah bila dia kata balah tu, maka jadilah tanah tu mauquf daripada jihad untuk buat kubur. Nah, kamana tu hukumnya mesti kita kena mera'i apa yang si orang yang wakaf tu nak. Mesti kita kena mera'i ikut orang yang wakaf itu kehendak. Nah, kemudian saya pun nak baca hak ulama jaga juga, bukan saya pandai juga. Jadi ada orang pernah tanya di antara semasa dulu dah kita. Ia tanyanya apakah hukum mengubah akan niat orang yang wakaf daripada perkara hak yang ia tu wakaf. Nah, bila dia wakaf kalau dia tak ada, boleh pandang-pandang kepada nazir. Misalnya saya ni wakaf untuk masjid ni, maka nazir masjid terimi khotib bila tu lah. Nah, kalau wakaf pada ahli kampung, ya tak tua kampung tu panggil nazir raju cara. Kemudian mazhab jumhur daripada ulama, dia pun jawablah. Ia katanya al aslu indal jumhur, asal si jumhur ulama anna syartul waqifi, bahawa sesungguhnya hak syarat oleh orang yang wakaf yu'malu bihi, dibuat amal dengan hak yang nak tu. Kaitnya in kana mimma yajuzu istiratuhu, jika adalah syarat hak dia kata tu ialah perkara yang boleh mengikut syarat. Hak tadi faham makna katanya tak boleh. Kerana duk pandai buat kubur tak sesuai keadaan begitu tak sesuai mai dia panggil mai sumkuan apa mak dah. Kunti tu dia panggil tak sumkuan dengan keadaan pandai orang ahli kampung ke situ. Adalah dengan rendah ke atau dengan katakanlah jaga tak boleh dengan cemar ke dan sebagainya. Bila balah tu, nah hak ning lah orang panggil kata qala al-allamah, orang panggil apa dia? Qal amal khalil, ia kata wattabi syartahu in wattaba syartahu in jaza. Kita kena ikut hak mana yang syarat kalau boleh buat. Kamana sebutlah kitab Kisyafil Qana, ia katakan wa yata'ayyanu sarful waqfi ila al-jihati allati 'ayyanaha al-waqif. Wajib kita kena buat, kena retah benda hak wakaf pihak hak tuai wakaf tu duk nak. Haisu amkana, kalau boleh, kalau boleh. Tu dia kalau boleh. Pahalnya kalau di antaranya tak boleh, maka boleh ubah. Wajah warganya li'an, apa pasal apa ya, li'anna ta'yinal waqifi lahatu, ialah sarfun amma siwah dia panggil. Kemudian ada satu waqala Ibnu Hajar Al-Haytami, ini salah satu daripada ulama Syafi'i, dia kata fil fatawa kubra, ia kata in qasadal waqifu, jika kehendak orang wakaf yura'i bihaisu iza haddada tariqah, lepas tu ia katanya surif asarafal waqf, boleh yang berkata sekiranya di antara boleh iktibah tu, kalau tak boleh
ikut kosak kehendak diadat tempat tu. Pahal di sini mengikut Zuhib kata Ibn Hajar Al-Haytami, kalau agak tempat yang diwakaf tanah wak kubur tetapi tidak sesuai keadaan di situ, maka boleh dia nak ubah. Ubah buat masjid pula ke dan sebagainya boleh. Tapi jadi wakaf lah. Wakaf lain tu boleh hak menasab buat, tapi tanah nak ambil kelihatan alih dah. Wakaf jadi wakaf semata-mata. Kalau dia belafau, tapi wakaf syarat kena belafal, jangan di antara wi saja. Wi saja tak belafal tak jadi. Ya syarat di antara wakaf yang kena belafal, bapa mak. Bila tak belafal tak boleh kampung semua tu sejik tu. Ya wi di antara sejik, tanah tepi sejik. Tanah tepi sejik. Bapa mak kita tak? Tanah tepi sejik, pasti dia panggil ahli kampung semua tu. Pasti dia tak pia bercara oleh kubur-kubur ni pia. Orang yang tak satu kan bercara pia lah ni tak email khotib bila lah. Dia serah di situ, tiba yang kapal duk cik tengok tak boleh buat tanah kubur di sini. Lepas tu tempat soalnya, adakah boleh ia nak ubah niat buat lain? Maka jawab katanya tak ada masalah. Balas tu je hukum tu. Tapi tanah jadi wakaf dah lah. Emun buat tadika ko ataupun nak buat tambah nama masjid ko, tak ada masalah. Tapi nak buat kubur bila tak sesuai tak boleh. Seperti wakaf untuk nak buat sejid, tapi tempat nak buat sejid tak boleh dengan air ke apa, nak tamu tak kuasa dah. Boleh nak ubah buat macam lain. Ubah niat tu boleh. Benda tu wakaf situlah. Itulah pemak mengikut hak saya baca di dalam nas hak tadi tu. Lepas tu nak ke mana lagi? Ada nak betul tu boleh ubah tak ubah tu ya tak? Ada tempat sana tak apa lah. Pas satu lagi pula, bapa mak tanya saya semalam. Dia tanya, adakah kita orang hidup anak ke nak buat kebajikan ke hadiah pahala kepada si orang tua dak hidup lagi? Tak itu ya? Ada boleh ke tak? Dia kata balas tu. Saya pun royak dah bapa mak kata boleh bapa mak. Panah darat nanti saya nak baca. Ya pasal kita orang yang harga tak tinggi ni bapa mak, kecek mulut saja tak boleh kira bapa mak lah ni. Lah ni dia kena ada tempat ambil di mana. Tak seperti mana tu orang ambil orang dulu apa mak. Orang tua dulu dia kata pakai turut dia dah. Pasal dia orang alim. Ada pun kita ni dia panggil bukan alim, sekadar untuk hikayat menyapa apa hak demo sudah tanda mari dah. Kaman boleh kita buat satu soal pula berkaitan di antaranya buat kebaikan orang hidup, nak hadiah kepada orang hidup, hadiah kepada orang mati, adakah boleh ataupun tidak boleh? Maka saya ni nakal bubuh di dalam Facebook saya ni. Nah, bahkan mana saya nak baca dah lah. Saya nak bacanya, dia tanya apa mak? Dia tanya sini apa mak? Dia tanya ma hukmu ihda isawabil qurbat al-maliyah wal bananiyah min siyamin wa salatin wa sadaqatin wa hajjin wa istighfar lil ahya'i wal amwat. Orang tanya ulama yang paling hebat kata, "Hai, nak tanya sikit apakah hukum menghadiahkan pahala semaya kita, pahala sedekah kita, pahala puasa kita, istighfar kita pada orang hidup dengan mati?" Dia pun al-jawab, dia kata. Nah, ia kata ingat, ia kata dulu, dia tak bagi dalil lagi. Ia kata fa inna jami'al ibadat al-maliyah, sesungguhnya semua bagai ibadat yang bahasa harta, yasilu sawabuha ilal mayyit, pahala tu siapa kepada mayat. Lepas pula wa ba'dul ibad al-badaniyah, dan setengah ibadat biasa badaniyah, biasa berkaitan tubuh badan, seperti haji, doa, istighfar, yasilu sawabuha aidan ilal mayyit. Asalnya duk sebalah tu. Kemudian duk gi bahah mari. Dia tanya, lepas tu kalau orang hidup, dia buat kira lah. Wa zahabal hanabilatu, menjalin puak-puak jemaah Imam Hanbali
ila jawaz ihda'i sawabil qurba lil hayy wal mayyit. Mazhab Imam Hanbali dia kata boleh kita menghadiahkan pahala kebaikan bagi orang hidup dengan mati. Mana khususnya qalal buhuti al-Hanbali tu ulama Imam Hanbali. Imam Hanbali dan Imam Syafi'i dia kata wa kullu qurbatin fa'alahal muslimu. Tiap-tiap kebaikan perbuat lo kita Islam wa ja'ala sawabaha wa ba'daha. Pasti dia menjadi kepala semuanya atas setengah li muslimin hayyin aw mayyitin jaza. Boleh. Apa makna? Boleh. Khususnya dia kata apa doa tengok ke kita nak berdoa ke orang tua apa boleh. Minta apa orang tua apa boleh. Boleh. Itu semua kebajikan belaka. Oleh tu ia tersengelak molek sekali kita anak. Bila kita nak sedekah duit, kita sedekah. Ambo sedekah daripada ambo pada orang tua ambo. Boleh? Tak ada gapo. Atau ambo menjadi pahala sedekah hadiah kepada orang tua ambo. Boleh? Tak ada masalah. Itu sebagai di antaranya ada sebut di dalam catatan hak saya tulis ni. Ada di antaranya nah, banyak lagi saya tulis ni. Lepas tu satu lagi pula ada jawab lagi. Tua kitab Sahibul Inayah apa mak? Syarah Al-Hidayah. Tu. Ya, sabit tu qala Sahibul Inayah Syarhil Hidayah juzuk 3 142 Muhammad. Honing lagi kitab fiqh Imam Hanafi. Tu. Ia katanya boleh berlaku apa mak? Tak ada masalah gapo. Oleh itu tepat sebagai ringkasnya apakah hukum menjadi di antaranya pahala hadiah kepada orang yang hidup. Jawabnya boleh tak mengapa kalau kita nak buat siapa. Tak saya buat tak ada masalah. Oleh itu seperti pahala kita mengaji. Boleh. Pahala kita mengaji semua apa pahala. Kata di antaranya Abu Hurairah, aku belajar satu masa Allah. Tak boleh amal sekalipun lebih baik daripada ibadat 70 rakaat. Maka semua orang mengaji tak betina jatuh sudah mengaji kita pun je mata ingat minta datang menjadi pahala mengaji ke hari ni hadiah kepada mula hamba hak mati dan ibu bapa hamba hak hidup lagi. Tak ada berapa boleh, tak ada silah berapa. Ana jawab haji sen. Ada apa nah? Cukup itu sebagai jawapannya. Sikit bermak sebagai apa mak nak tanya lagi tak ada dah. Sebagai saya nak saya takut-takutnya tak ada siapa gila bab saya. Ni bulan Rejab. Bulan Rejab ni sebagai di antaranya tak berapa hari dah. Oleh tu bulan Rejab saya pernah dok ceramah, pernah dok wayak. Saya pernah baca dalam kitab Kanzun Najah. Ia kata setengah daripada faedah yang bawa oleh Syekh Ali Al-Ujhuri. Ia kata siapa dia pergi baca man qara'a, siapa dia pergi baca pada akhir Jum'atin min Rajab, dia pergi baca pada akhir bulan Rejab, wal khatibu alal mimbar, para tok khatib duk atas mimbar, duk khatib duk atas mimbar, ikut masa mana pun nak tok khatib duk atas mimbar, dia baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Setengah kata Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Boleh baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Orang betina balas mana? Orang betina bila tahu katanya orang duk baca ketebah rawe, tak khatib atas mimbar rawe dia baca 35 kali. Lan tak apa lan ya jawabnya la tanqati'ud darahimu, tak berputus duit dirham mula daripada itu sampai di antara Rejab esok. Kecek betul-betulnya kalau kita baca seperti mana hak disebut oleh Syekh Ajhuri tadi, pada akhir Rejab hari Jumaat tok khatib berkhutbah. Khatib duk atas mimbar sama yang nak baduk baca ke tak baca tak kira lah. Kalau misalnya kita pergi Jumaat, tok khatib pergi duk tak baca khutbah. Soal kalau dia duk baca rukun jangan baca. Boleh baca rukun 5 rukun tu kak kita baca lah bila-bila dengar Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Berapa? 35 kali. InsyaAllah jawab kata
Mula daripada batas dengan sampai ke Rejab esok ni tak sesok sama sekali. Itu sebagai pesan saya, wasiat saya, sebab menjadi amalan mudah-mudah untuk kita kapun buat amal. Bacanya Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Baca 35 kali. Akhir Rejab pada takhotib duduk di atas mimbar. Kalau dia betina tu kak nak baca boleh, tak ada apa, bukan terjatuh. Itu sebagai tausiah saya pada akhir hari ni sebagai buat mulanya. InsyaAllah Bapa Mak saya ni dah tidak setiap-tiap kali mengajar nak waktu baik lah satu masalah untuk jaga, khususnya pada masalah bab zakat padi. Bapa Mak biasa tanya dah dulu. Kita buat di sini golek ke Bapa Mak 2 kali setahun dah. Misalnya 2 kali setahun kita buat hal lepas dah tak siapa nisab. Bo di antara bulan 3 bulan lagi, bulan ke siapa? Ada bulan dalam tahun tulah yang nak hitung sekali. Bahkan dia zakat padi boleh hitung jenis padi. Walau selih menyalahi nak tak apalah, padi jemuh padi puluk boleh kita hitung. Cukup nisab. Maka nisab dia suci di antara daripada jami pada kulit 300 ratus. 300 ratus di antara sebut tu gi pakai di atas Baghdad dia bermak timbe-timbe tak silapnya 250 ratus kita tu kita sini bermak. Hak dia haluh kita besar. Kalau 300 ratus dia ambil ratus dengan ukur ratus kita boleh 225 ya bermak. Jadi kalau orang siapa 225 tu cibolehnya keluarlah bermak. Keluar di antaranya usyur. Ia tak serupa dengan zakat. Zakat menego, zakat emas serobong usyur. Kalau 1 juta di antara kita sipen emas, 1 juta sipen duit, cukup tahun, maka ketika tu akhir nak keluar serobong usyur. Orang panggil set si suan sip. 1 lan usyur ya suan sip ya 1 sen ben pensi. Mana katanya 1 juta keluar zakat hanya apa mak? 2,500 pas saya ponyo. Ingat je sen duit di si pebeng banyak-banyak tu taruh apa? Dok keluar semua dah. Bahkan mari ada ulama kata begini apa mak? Misalnya mak si duit dah. Dalam bank ni apa mak? Dalam bank ni tersipir ada tak tun rek-rek ke buai tang naik bank ni 1 sen. Lepas tu kita duk buh ia kata sekiranya kita cabut bank hak kita taruh tu cerak kata habis dah. Tak cukup tahun habis 50,000. Lepas tu kita ambil duit baru pula mamak tak cukup bulan, tak cukup tahun tetap wajib lagi. Cukup. Misalnya kalau ada sikit oleh apa mak? Misalnya Bapa Mak boleh mukarakum mekapalat rau ni kep buai naik thanakhar. Sumut wa naik banknya rek buai nan ngendengan kau 1 sen sumut nah. Mai sumut dengan mukara kau 1 senไปเยอะไปนะแล้วก็1 senเนี่ยพอเดือนหน้ามันรวมเข้ากับอันนี้อีก1 sen แต่ถ้าหากว่า1 senที่ประหลัดเก็บไว้นั้นประหลัดถอนหมดเกลี้ยนเลย1 senเนี่ย1 senไม่มาของที่เดือนมกราเขาไม่นับในเดือนนี้แล้วเข้าใจไหมจะบาดtu Bapakแพ้Bapak dah misalnya Bapak sipai cukup 1 bulan waktu habis tak ada สมมุติว่าเก็บเดือนมกราพอถึงเดือนสิงหาเอาออกหมดใช่ไหมถ้าไม่งั้นก็เดือนมกราหน้าเนี่ยต้องออกซะกัตใช่ไหมนี่เอาออกหมดเดือนสิงหาเอาออกหมดพอมาใหม่อีกสิงหาใหม่เนี่ยเก็บไว้อีกมันนับ1 สิงหาไม่ใช่เดือนที่มกราเนี่ยต้องออกซะกัตtu cara dia pun kenapa dah sabik nak pandai tahu cara tak ada apa tak tahu cara tak boleh sabik ada sipen ni duit tengok molek weh sipen ni duit banyak-banyak tu kok waktu baik lah zakat tak banyak sekali begitulah hak saya nak uwi pada minggu ni cukup. Alhamdulillah, syukran, terima kasih kepada Tuan Guru yang mana memberi usaha untuk oleh Pak Direktur boleh dapat
itu kepada minggu dia ni 2 kali sebulan. Lagi pula insya-Allah pada minggu depan tu kita buat buku yang tadi dia 10 tu dia punya ada bersama dengan kita ke sini lah. Dia 10 awal belum ada dia 10 tu kita panas ni dia wakil kita panas ni ke 10 insya-Allah kita boleh bersama. Oleh itu pada ini tengok masa cukup boleh pukul 11 panas dah ni. Kita kejap ada apa USP nyanyi boleh. Apa pun nyanyi juga. Itu boleh kuwe paling maulah minit pukul 11 tu boleh. Insya-Allah. Boleh buat apa kita boleh panas dan apa saksi. Pengaji kita ni mungkin ni saya kejap dengan ayat sebelumnya boleh poso ada juga. Insya-Allah kena usaha bersama kita berdoa bersama jadi boleh poso insya-Allah. Ya poso kita dengan di sini juga pada ibadah kita. Cukup masa kita ini saya tak lupa terima kasih pada tuan guru kita dan sama ada soalan kita memberi apa ini soalan tadi kita alhamdulillah kita ni menanyo sangatlah tak kena cari pakai regular atau tak tadi. Sudah siap dah. Tapi orang masuk ni berat. Nak cari penuh muka-muka. Ya. Macam ni. นายมีอะไรบ้างไหมจะถามเพื่อที่น่าสงสัยในวันนี้คือโชคดีเราปราวุโสถึงแม้ว่ายังเป็นประธานอยู่แต่ผมคิดว่าท่านก็เป็นนายอำเภอแล้ววันนี้นะครับก็วันนี้อยากจะให้นายอำเภอของเรานะครับให้เมื่อวานกับพี่น้องที่ตลอดมา 3-4 ปีแล้วมาเรียนในทุกสัปดาห์อยากให้ว่าในเทิร์นของเราอยากให้เอาว่าถ้าคำสองคำก็ขอเรียนเชิญครับ Assalamualaikum warahmatullahi